anterior pituitary. Anterior pituitary. Anterior pituitary ni sebut anterior saja, dia depan. Okey, dia depan. Jadi apa hormon yang dihasilkan antaranya adalah pelutenan. Pelutenan. Kalau bahasa Inggeris senanglah, luteinizing hormone. Okey, luteinizing hormone. Sebab tu dipanggil sebagai LH. Hormon, dia ada hormon sebenarnya kat depan ni. Hormon pelutenan. Bahasa Inggerisnya luteinizing hormone, sebab tu dipanggil sebagai LH. Okey. LH ni dihasilkan, dirembeskan oleh anterior pituitary. Organ sasaran dia adalah ovari. Jadi bila dia pergi ke ovari, dia nak pergi ke ovari macam mana? Sistem peredaran darah. Nak tak nak, sistem pengangkutan utama dalam badan ni adalah sistem peredaran darah. Dia akan masuk di kapilari darah, kemudian dia akan masuk di vena, kemudian dia akan bergerak di jantung, kemudian dia akan keluar di arteri, arteri akan tolak dia pergi ke seluruh tubuh badan. Kemudian akan sampailah di ovari. Jadi ovari akan dirangsang oleh hormon pelutenan ni untuk ovulasi. Ovulasi ni maksudnya apa? Di ovari tu nanti ni, di ovari akan keluar bubuh warna ni, akan keluar ovum. Ovum ni akan keluar masuk ke tube fallopian, dan dia akan bergeraklah sepanjang tube fallopian ke tengah-tengah sikit di tube fallopian tu. Dia ada nama bahagian-bahagian tube fallopian tu, tapi cikgu tak nak. Pergilah, nanti pening lagi kamu. Okey. Dia akan rangsang ovulasi. Jadi ovulasi tu maksudnya dia akan keluar daripada ovari masuk ke tube fallopian. Okey, apa yang keluar tu ovum. Ovum tu apa? Telur lah. Telur perempuan. Okey, sebulan sekali dia akan keluar. Itu yang kebanyakan wanita dia akan berlaku macam tu sebulan sekali lah. Tapi yang special sikit kadang-kadang dua-dua ovari dia hasilkan ovum. Jadi kemungkinan dia dapat anak kembar tak seiras, boleh lah. Okey. Kemudian dia akan juga mempengaruhi perkembangan corpus luteum. Jadi corpus luteum ni ada dalam mana? Dalam ovari. Corpus luteum ni ada dalam ovari. Jadi apa fungsi corpus luteum ni? Corpus luteum ni akan menghasilkan hormon untuk terus pastikan penebalan, pengekalan dinding uterus. Sebab apa nak penebalan, pengekalan kepada dinding uterus tu? Untuk penempelan embrio. Kamu ingat tak, ada belajar dulu ZEF? Okay. Zygote, embryo, fetus. Zygote tu apabila dia bersenyawa lah, ovum dia bersenyawa dengan sperma, dia jadi zygote. Zygote pula akan mengalami mitosis menjadi embryo. Embryo akan menempel pada dinding uterus. Okey, dia adalah proses dia tu, tropoblast apa semua tu. Tak apalah, jadi embryo akan menempel, kemudian embryo tu akan membesar membentuk fetus. Jadi dinding uterus tu kena kekal, dia tak boleh rosak, tak boleh jatuh, tak boleh berlaku sesuatu. Kalau berlaku sesuatu akan berlaku keguguran kepada bayi yang ada tu. Jadi sangat-sangat bahayalah. Jadi corpus luteum ni ada dalam ovari, akan hasilkan hormon untuk pastikan dinding uterus tu kekal pada ketebalan, penebalan yang sepatutnya. Okey. Kemudian ovari juga akan merembeskan estrogen dan progesteron. Jadi ini hasil daripada corpus luteum ataupun follicle. Dia ada satu lagi nama, follicle, yang ada dalam ovari itu semua. Tapi cikgu tak nak cerita detail lah, benda tu nanti pening kepala kamu. Jadi ovari ini juga akan rembes estrogen dan progesteron. Okey. Nanti kita tengok apa fungsi estrogen dan progesteron. Kemudian hormon pelutenan ni juga, kalau untuk perempuan dia pergi ke ovari. Kalau untuk lelaki dia akan pergi ke testis. Jangan kamu sebut kalau lelaki pun dia pergi ke ovari. Ovari mana ada kat lelaki? Lelaki tak ada ovari. Janganlah kamu sebut pula kalau perempuan hormon pelutenan ni pergi ke testis. Perempuan tak ada testis. Okey. Itu majoriti lah. Manusia tu majoritinya boleh dikatakan 90% ke berapa persennya tunjuk majoriti tu, lelaki tu mesti testis, perempuan tu ovari. Okay, sekarang ni kan dah confuse banyak. Ada setengah orang tak nak diasingkan gender ni. Cikgu tak nak cerita lah yang tu.
Okey. Kemudian testis akan rangsang untuk rembes testosteron. Okey. Jadi hormon pelutinan akan pergi ke testis. Pergi tu macam mana? Sistem peredaran darah. Pergi ke testis, testis ni akan dirangsang untuk rembes testosteron. Jadi testis ni akan hasilkan hormon seterusnya. Nampak tak sekarang ni anterior pituitary ni akan hasilkan hormon pelutinan. Hormon pelutinan ni masuk ke salur darah, bergerak pergi ke testis. Apabila sampai di testis, testis pula dirangsang untuk hasilkan satu lagi hormon. Jadi hormon testosteron. Hormon testosteron ni pula ada target organ dia, organ sasaran dia. Dia pergi ke organ sasaran tu, dia bagi tahu pula ke organ sasaran tu untuk buat sesuatu. Okey, jadi maksudnya situ sistem fungsi badan tu macam mana dia berpusing, beredar, mempengaruhi satu organ ke satu organ yang lain. Anterior pituitary juga akan merembeskan hormon pertumbuhan, atau bahasa Inggeris kita tulis dia sebagai GH. GH tu growth hormone, hormon pertumbuhan. Jadi hormon pertumbuhan ni dirembeskan oleh anterior pituitary dan akan bergerak masuk ke salur darah untuk pergi ke tisu lembut dan tulang. Okey, antara organ sasaran dia adalah tisu lembut dan tulang. Jadi apa dia akan buat dekat tisu lembut? Dia akan arahkan apa tisu lembut dan tulang ni untuk buat apa? Rangsang pertumbuhan. Jadi rangsang pertumbuhan ni selalunya melibatkan mitosis lah. Jadi maksudnya growth hormone ni akan mempengaruhi proses mitosis. Pertumbuhan maksudnya dia akan bertumbuh. Jadi kalau pokok tu dia bertumbuh, dia akan makin tinggi. Akar dia akan makin mendalam. Kalau manusia tu bertumbuh daripada 10 cm, dia naik jadi 20 cm ke sehingga maksimum lah kemungkinan 160 cm dia bertumbuh. Dia juga akan merangsang untuk sintesis protein. Jadi sintesis protein. Jadi ada protein-protein yang akan dihasilkan oleh tubuh badan, sepertinya enzim dan hormon lah. Enzim dan hormon. Kemudian ada metabolisme lemak. Jadi dia akan ada pengubahsuaian, ada pengubahsuaian apa lagi? Ada tindak balas terhadap lemak. Kemungkinan dia nak guna lemak tu untuk menghasilkan sesuatu. Ini detail lah kalau nak tengok. Tapi kamu punya sains ni tak perlulah yang melebihi daripada apa yang ada dalam buku teks. Nanti kamu lagi banyak benda kamu nak kena baca, nak kena ingat. Okey. Cukup sekadar apa yang ada dalam buku teks lah. Yang lain-lain tu mungkin untuk pengetahuan am sajalah. Tak ingat tak apa. Kemudian seterusnya, anterior pituitary juga akan menghasilkan hormon yang dipanggil sebagai adrenocorticotropic. Corticotropic. Bukan corticotropic, adrenocorticotroph. Okey, adrenocorticotroph bahasa Melayu dia. Kalau bahasa Inggeris dia adrenocorticotropic hormone. Sebab tu dia panggil sebagai ACTH. ACTH, adrenocorticotropic hormone. Dia akan pergi ke cortex adrenal. Jadi dia tak lebih lah, dia tak cerita lebih tentang ni. Sebenarnya dia terlibat dalam cortisol hormone. Tapi tak ada, jadi cikgu tak nak cerita lah. Okey. Jadi cortex adrenal, dia akan pergi ke adrenals. Jadi dia akan pergi ke adrenal yang ni. Seterusnya kita ada perangsang tiroid, hormon perangsang tiroid. Ini juga dirembeskan oleh anterior pituitary. Perangsang tiroid. Bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai thyroid stimulating hormone, TSH. Yang ni boleh guna singkatan dalam jawapan lah. Tapi cikgu tak pastilah sama ada boleh jawab dalam bahasa Melayu guna singkatan ni. Kamu kena tanya cikgu kat sekolah lah. Sebab cikgu tak mengajar di sekolah. Okey. Jadi hormon perangsang tiroid ini dia akan pergi ke kelenjar tiroid. Dia akan merangsang kelenjar tiroid ini untuk menghasilkan tiroksina. Ini satu lagi hormon. Jadi maksudnya perangsang tiroid ini, hormon perangsang tiroid ini dia akan pergi ke kelenjar tiroid. Macam mana dia nak pergi? Cuba jawab. Cikgu tunggu. Lagi. Sebelum ni banyak kali dah cikgu ulang. Macam mana hormon ni nak bergerak?
paling utama sekali pergerakan hormon adalah melalui sistem peredaran darah. Dia kena masuk dalam salur darah, kemudian dia akan beredar bersama dengan darah, kemudian barulah dia sampai ke organ sasaran. Apabila sampai ke organ sasaran, barulah dia akan masuk ke dalam organ sasaran dan akan rangsang organ sasaran. Jadi di sini thyroid stimulating hormone, hormon perangsang tiroid ini akan pergi ke kelenjar tiroid dan akan rangsang kelenjar tiroid untuk rembeskan tiroksina. Jadi di situ akan ada tiroksina lah. Tiroksina pula akan masuk ke salur darah dan akan pergi ke organ sasaran. Seterusnya kita ada perangsang folikel. Jadi ini juga dirembeskan oleh kelenjar anterior pituitary. Bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai follicle stimulating hormone, hormon perangsang follicles. Jadi kalau untuk lelaki, untuk perempuan dulu, untuk perempuan akan pergi ke ovari. Jadi maksudnya daripada otak dia kena bergerak pergi ke bahagian bawah tengah badan ni, ke ovari. Jadi dia akan merangsang perkembangan folikel. Folikel ni apa? Folikel ni dalam proses nak menjadi ovum lah. Jadi dia adalah berdekatan dengan ovum tu lah. Nak cerita lebih-lebih pun susah juga. Kamu tak boleh nampak kan. Okey, ovum ni apa? Telur. Telur yang dihasilkan oleh perempuan yang akan bersenyawa dengan sperma. Okey, telur yang dihasilkan oleh perempuan untuk dia bersenyawa dengan sperma. Kemudian adanya testis. Testis ni apabila kalau lelaki akan hasilkan hormon perangsang folikel di otak anterior pituitary, masuk ke salur darah, pergi ke testis. Di testis pula hormon yang akan rangsang tu seolah-olah dia bagi tahu testis tu hang kena hasilkan sperm. Hasilkan sperm. Jadi hasil sperm ni proses dia panggil apa? Sperm ni sperma lah. Spermatogenesis. Proses nak hasilkan sperma ni dipanggil spermatogenesis. Itu adalah untuk bahagian anterior pituitary.